الحمد لله الخبير الحكيم أشهد أن لا إله إلا الله الواحد القوي المتين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من عصى. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memperkukuhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunaikanlah dan kerjakanlah segala perintahnya dan tinggalkanlah segala tegahannya. Sesungguhnya iman dan takwa itulah jalan memperoleh kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Berilah sepenuh perhatian kepada khutbah yang disampaikan. Janganlah leka dengan berbual, bermain telefon dan perkara-perkara lain yang boleh menghapuskan pahala Jumaat kita. Pada hari ini mimbar akan membicarakan tajuk yang amat penting buat diri kita, iaitu ancaman ajaran sesat Millah Abraham. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, yakni agama Islam, maka hendaklah kamu menurutinya, dan janganlah kamu menuruti jalan-jalan yang lain dari Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya kamu bertakwa. Sejak kebelakangan ini terdapat cubaan satu kumpulan ajaran sesat yang dikenali sebagai ajaran Millah Abraham untuk menghidupkan semula ajaran ini kepada umat Islam di Sarawak. Dari segi latar belakang, ajaran ini berasal dari Bogor, Indonesia, dan mula diasaskan oleh Ahmad Musaddiq pada tahun 2012. Perkataan Millah Abraham atau Millah Ibrahim diambil sempena istilah Millata Ibrahim Hanifa di dalam surah Al-Baqarah ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang bermaksud, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata kepadamu, wahai Muhammad, jadilah kamu orang Yahudi atau orang Nasrani, nescaya kamu memperoleh petunjuk. Katakanlah wahai Muhammad, bahkan agamaku adalah agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan tidaklah Nabi Ibrahim tergolong dalam kalangan orang yang mensyirikkan Allah. Maksud sebenar millah dalam bahasa Arab ialah agama, dan Ibrahim merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Manakala Hanifah bermaksud lurus, mustaqim dan ad-din, maka keseluruhan pengertian millah Ibrahim atau millah Abraham bermaksud agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang lurus. Matlamat ajaran millah Abraham ini kononnya adalah untuk menegakkan sebuah negara yang dikenali sebagai the promised land atau tanah yang dijanjikan melalui jalan jihad qital dengan berpaksikan sistem din khalifah. Ini kerana mereka mendakwa ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lama jatuh sejak tahun 1324 Hijrah selepas kejatuhan Khilafah Uthmaniyah. Maka ajaran Islam yang diamalkan pada masa kini menurut mereka didakwa sebagai palsu, dan mereka meyakini bahawa kerajaan Millah Abraham akan muncul dan dipimpin oleh Ahmad Musaddiq yang dilantik sebagai Nabi atau Rasul yang baru.
Dalam mencapai matlamat ini, mereka telah menetapkan 6 fasa perjuangan, iaitu yang pertama sir, dakwah secara sembunyi; yang kedua jahar, dakwah secara terang-terangan; yang ketiga hijrah, berpindah ke tanah yang dijanjikan; yang keempat jihad ataupun qital, yakni pembunuhan atau peperangan; yang kelima futuh, yakni kemenangan; dan yang terakhir daulah atau khalifah, yakni tertegaknya din khalifah di muka bumi ini. Di Sarawak, ajaran sesat ini mula dikesan pada tahun 2015 dan telah menular secara senyap dalam kalangan umat Islam tanpa kita sedar. Modus operandi kumpulan ini ialah dengan menggunakan aplikasi media sosial seperti Webex, Telegram dan WhatsApp sebagai alat indoktrinisasi terhadap sasaran mereka, khususnya golongan mu'allaf, orang yang cetek ilmu agama dan penganggur. Lebih membimbangkan, golongan profesional seperti guru, jurutera dan kontraktor turut terpengaruh dengan ideologi kumpulan ini. Dalam mendapatkan sokongan dan pengaruh, mereka mengadakan beberapa perjumpaan dengan tokoh-tokoh politik, pihak berkuasa agama dan ilmuwan-ilmuwan agama. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, berdasarkan hukum syarak, ajaran dan amalan milah Abraham ini sangat jelas bertentangan dan bercanggahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Rentetan itu, pada 4 September 2023, Majlis Islam Sarawak telah mengeluarkan fatwa haram ke atas ajaran ini kerana ia mengandungi unsur-unsur seperti berikut. Yang pertama, membawa ajaran dan kerajaan baru, iaitu milah Abraham atau milah Ibrahim. Yang kedua, mendakwa adanya Rasul selepas Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mensyirikkan golongan yang tidak mengikuti ajaran milah Abraham atau milah Ibrahim, termasuklah pada ulama Islam. Yang keempat, menggabungkan 3 ajaran agama, iaitu agama Islam, Kristian dan Yahudi. Yang kelima, menyalahertikan maksud hari kiamat. Yang keenam, memahami Al-Quran mengikut tafsiran sendiri. Yang ketujuh, tidak melaksanakan solat 5 waktu dan solat Jumaat. Dan yang ke-8, taksub kepada ajaran sehingga sanggup memutuskan hubungan kekeluargaan serta hubungan suami isteri sekiranya tidak mengikuti ajaran ini. Justru itu, mengenali ajaran sesat membolehkan kita mengenal pasti ancaman terhadap akidah dan memelihara perpaduan masyarakat. Ia juga mencetus kesedaran untuk berdakwah, memberi nasihat serta melaporkan kegiatan sesat kepada pihak berkuasa demi keharmonian umat. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mimbar ingin menekankan bahawa menjaga kesucian akidah adalah tanggungjawab kita bersama. Ibu bapa, para pendidik dan pemimpin masyarakat mesti berganding bahu untuk memastikan hanya ajaran yang sahih menurut ahli sunnah wal jamaah disampaikan kepada masyarakat. Institusi agama juga perlu memainkan peranan dalam memperkasa pemantauan serta pendidikan secara berterusan. Daripada Ali Adbab bin Sariyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah." Yang bermaksud, dan sesungguhnya sesiapa dalam kalangan kamu yang masih hidup sesudah sepeninggalanku, maka dia akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka wajib ke atas kamu untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah pada khulafa' rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Dan berhati-hatilah kamu terhadap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama, kerana setiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, mengakhiri khutbah pada hari ini, ada beberapa perkara yang boleh kita ambil sebagai peringatan.
Yang pertama, menjauhi segala bentuk ajaran sesat dengan merujuk hanya kepada sumber ajaran Islam yang muktabar. Yang kedua, sentiasa menuntut ilmu serta memelihara diri dan keluarga daripada pengaruh yang boleh memesongkan akidah. Dan yang ketiga, segera melaporkan sebarang kegiatan ajaran sesat kepada pejabat agama Islam yang terdekat. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama menghayati firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah. قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين صدق الله العظيم. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku dilarang menyembah mereka yang kamu sembah yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan lagi, aku tidak akan menurut hawa nafsu kamu, kerana kalau aku turuti, nescaya telah sesatlah aku, dan tiadalah aku dari orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته لعلكم تفلحون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, marilah kita terus mengimarahkan masjid dan surau dengan menunaikan solat fardu secara berjemaah dan menghadiri majlis-majlis ilmu. Bimbinglah ahli keluarga kita agar tetap menjaga solat 5 waktu. Perkukuhkanlah perpaduan dengan sikap saling menghormati dan bekerjasama sesama masyarakat. Inilah asas kestabilan, kemakmuran dan keharmonian Sarawak dan negara kita Malaysia. Pastikan juga rezeki yang kita peroleh adalah daripada sumber yang halal lagi baik, kerana makanan yang halal adalah sumber keberkatan hidup. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba." Yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan Dia tidak menerima melainkan yang baik belaka. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang Jumaat yang dikasihi, hidup beragama bukan hanya pada ibadat, tetapi juga dengan menjauhi perkara-perkara yang merosakkan. Justru itu hendaklah kita menjauhkan diri dan keluarga daripada gejala penyalahgunaan dadah, perjudian dan segala bentuk maksiat. Semua ini hanya membawa kepada kehancuran hidup dan meruntuhkan masa depan umat.
Pada hari yang mulia ini juga, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا رحمن يا رحيم, bantulah saudara-saudara kami di mana sahaja mereka berada, khususnya di bumi Palestin. Kurniakanlah kepada mereka perlindungan, keselamatan dan keamanan. Angkatkanlah segala penderitaan, kesedihan dan peperangan dan permusuhan daripada mereka dengan rahmat-Mu, wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami, ibu bapa kami, ahli keluarga dan guru-guru kami. Limpahkanlah kepada kami kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, ya Hadi, ya Hakim, berikanlah taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara kami, khususnya kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Malaysia dan juga kepada pemimpin-pemimpin negeri kami, khasnya kepada Tuan yang terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak. Ya Allah ya Hafiz, jadikanlah kami umat yang berintegriti, bersatu padu dan umat yang terbilang dalam semua bidang yang kami ceburi demi mendukung negara yang maju dan makmur serta mendapat perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram, kekalkanlah perpaduan kami atas pegangan ahli sunnah wal jamaah. Limpahkanlah nikmat keselamatan, kesihatan dan ketenangan, serta lindungilah kami daripada segala musibah, wabak, penyakit dan bala yang tidak diingini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.